Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Waalaikumsalam. alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali terima kasih, syukur alhamdulillah kepada semua saudari yang sentiasa bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Alhamdulillah, seperti mana yang temu janji kita pada malam ni, kita berjumpa sekali lagi dalam siri mengemerahkan Ramadan bersama dengan Seminar Kewangan Islam Kebangsaan 2020 bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Alhamdulillah, saudari, pada malam ni kita ada tetamu yang istimewa. Seorang nama yang tak asing lagi dalam dunia kewangan Islam. Dan bersama dengan kita pada malam ni ialah yang bagi Ustaz Zahruddin Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz bercakap daripada mana Ustaz ni? Ana bercakap daripada Sungai Buloh Ustaz. Sungai Buloh. Sungai Buloh kita kumpul dengan Kedah malam ni. Itulah malam ni kalau zakat Kedah pinjam Ustaz. Allah, ana ni ugah saya. Wajah rasanya otai-otai. Oh, jangan. Ana kita berhajat. Kita dalam zakat Kedah ni Ustaz, kita nak sangat seberapa banyak mungkin kawan-kawan yang boleh bantu untuk kita bangun dan suburkan ekonomi Islam melalui zakat ni. Sebab tu kita nak, sebab tu Ustaz, bila kita anjurkan seminar kewangan Islam kebangsaan, alhamdulillah Ustaz, 50 pembentang bersedia untuk membentang dan pembentangan dah berjalan lebih kurang 7-8 orang. So kita akan tamat selama sampai 21 bulan ni Ustaz. Dan tahniah Ustaz. Jadi terima kasih. Jadi kita anggap seminar kewangan Islam kebangsaan atas talian dianjurkan oleh Lembaga Zakat Kedah, kena pula kita PKP Ustaz, kena pula bulan Ramadan, kita doa supaya hasil kajian dan pembentangan kita ni sebahagian daripada menyuburkan Ramadan Al-Mubarak, mudah-mudahan Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Sebelum kita bincang panjang Ustaz, saya bagi pihak Lembaga Zakat Kedah, saya nak ucap terima kasih banyak atas kesudian Ustaz menerima jemputan kami. Sama-sama Ustaz. Okey, sebelum itu rakan-rakan yang sedang mengikuti perbincangan kita, tolong bagi maklum balas di mana anda bercakap, di mana anda berada, dan adakah anda sedang mendengar baik suara kami berdua. Saya duduk Al-Ustaz, tak apa, ni Ustaz daripada Sungai Buloh. Kira rentas padan banyak ni. Terima kasih rakan-rakan yang ikut kita, Abi Hanif. Terima kasih Suhaimi Ais. Terima kasih Ustaz Salihin. Dan terima kasih rakan-rakan Zul Qarnain. Terima kasih Bob Sofi. Terima kasih rakan-rakan yang ikuti kita. Tolong bagi maklum balas adakah suara kami didengar dengan baik. Mergong clear, terima kasih. Ustaz, ingat kita boleh mula perbincangan kita. Dan untuk maklumat Ustaz, 50 tajuk yang dibentang Ustaz oleh para penyelidik ni semua berkisar kepada Islamic Social Finance. Dan dalam 50 paper tu ada dalam 20 paper yang mendapat geran daripada Lembaga Zakat melalui Institut Penyelidikan Inovasi Zakat di UUM Ustaz. Jadi kita harap kajian-kajian ini akan memberi manfaat kepada Lembaga Zakat khusus dan kepada zakat keseluruhan di Malaysia. Jadi Ustaz, sebagai permulaan perbincangan dan pembentangan nak kongsi dengan rakan-rakan malam ni Ustaz, seperti mana yang telah semua kita sedia maklum bahawa zakat ini adalah merupakan satu sumber kewangan negara khusus kepada negara Islam, dan semua orang bercakap bahawa zakat adalah asas kepada pembangunan ekonomi ummah. Juga disebut bahawa zakat ini sebagai dasar fiskal utama ekonomi dalam sebuah negara. Jadi berasaskan kepada itu Ustaz, maka malam ni kita boleh
memilih tajuk bagaimana formula atau kaedah zakat bagi menstabilkan ekonomi dalam keadaan ekonomi yang lemah, lebih-lebih lagi kita berhadapan dengan realiti iaitu COVID-19. Lepas ni kita nak berada dalam pasca COVID, Ustaz. Jadi saya dengan segala hormat mewakili Lembaga Zakat Ustaz, jemput Ustaz untuk memberi sesuatu berkisar dengan tajuk yang kita bincang malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi terima kasih Al-Fadil Ustaz Syekh Zakaria Osman selaku CEO Lembaga Zakat Kedah. Jadi Ana sebenarnya Ustaz, bila bercakap ni Ustaz ada secara ni Ana rasa macam Ana kena jadi pengurusi Ustaz. Kongsi. Jadi terima kasih Ustaz kerana beri kepercayaan untuk Ana nak kata beri pengisian tu rasa tak layak. Cuma setakat yang Ana tahulah, insya-Allah Ana cuba kongsi sikit-sikit untuk mungkin kita renung secara bersama insya-Allah. Jadi mungkin poin pertama Ana Ustaz berkenaan dengan isu nak bincang malam ni. Saya mungkin agak luar sikitlah daripada normal persepsi masyarakat kita tentang isu zakat ni. Sebab ramai berpandangan zakat ini adalah merupakan satu ibadat sebagaimana solat, puasa dan seumpamanya. Cuma pada malam ni mungkin Ana nak keluar sikit daripada mindset tadi. Sebab zakat ni setakat yang Ana faham dan daripada tesis yang Ana buat masa buat di Cairo University dulu. Zakat ini sebenarnya satu Islamic tax system. Maknanya sistem pencukaian Islam. Dia menjadi suatu standard kepada cukai-cukai yang lain seperti jizyah, kharaj dan seumpamanya. Bila mana jizyah, kharaj dan seumpamanya tidak ada suatu cap dalam formula ataupun dalam dia punya accounting, maka dia akan rujuk kepada zakat punya formula. Sebab zakat ni merupakan suatu hukum yang komplit sistem berkaitan dengan pengiraan metod dan seumpamanya. Jadi mungkin sebelum anda nak sentuh berkenaan dengan formula zakat dalam menstabilkan ekonomi, mungkin anda rasa sebagai mukadimah penting. Sebab kalau tak pergi mukadimah ini, orang tak nampak macam mana sebenarnya zakat ini bukan hanya suatu institusi yang bersifat keagamaan, tetapi dia merupakan sistem yang komplit. Maknanya kalau kita nak laksanakan sistem cukai Islam di Malaysia ini, dulu ada orang tanya Ana, sebab Ana banyak bercakap tentang hukum cukai Islam ni. Orang tanya Ana, kalau kita nak buat sistem cukai Islam di Malaysia ni, kita cukup tenaga ke? Ana kata sebenarnya kita lebih daripada cukup, sebab sebenarnya sistem cukai Islam ni dia refer kepada zakat sebagai base system dia. Jadi semua CEO ni nak cari CEO LHDN selepas ni tak payah, semua CEO zakat dah layak automatik jadi CEO cukai, pengaruh LHDN negeri ataupun boleh jadi menteri pencukaian selepas ni insya-Allah. Itu anda nak sebutnya, maknanya mindset kita berkenaan dengan zakat. Sebab apa nak kata begitu? Sebab hari ini anda tengok zakat kita hanya ada satu elemen komplit sahaja, tetapi dua elemen tak wujud. Sebab setakat yang anda mengaji dulu, dia nak jadikan zakat ni sebagai sistem yang komplit ni, dia mesti ada tiga elemen. Satunya elemen wajib bayar, elemen wajib kutip dan elemen wajib agih. Jadi malam ni mungkin anda fokus yang elemen wajib agih lah. Di samping juga elemen wajib bayar. Baik, elemen wajib tiga perkara ni kalau dilaksanakan, dia akan jadikan cukai tu zakat tu sebagai complete tax system. Hari ini sebab apa zakat tak boleh membangunkan ekonomi secara keseluruhan?
Kita boleh bangunkan ekonomi orang Islam, tapi banyak lagi orang kata zakat sikit, macam mana nak bangunkan ekonomi, nak tampung banyak benda. Sebenarnya dia orang tak faham bahawa sebenarnya zakat hari ini merupakan elective system. Dia bukan core system. Maknanya ialah ni Ana bukan nak sebut ke ustaz, ni nak sebut kepada pendengar sebenarnya. Ana sila. Dah. Kita bincang. Okey. Jadi dari segi realitinya zakat hari ini hanya wajib bayar bagi orang Islam yang percaya dosa pahala. Bagi orang Islam yang percaya dosa pahala, dan saya yakin ramai lagi di sana orang Islam yang tak bayar zakat, dan termasuk company-company besar yang tak bayar zakat sebenarnya. Maknanya zakat ni kalau kita ambil secara overall average, kutipannya tak lari, dan bagi Ana dia akan jadi lebih banyak daripada kutipan cukai yang dilakukan pada hari ini. Ana kira sahaja kalau dilaksanakan cukai ataupun kutipan zakat, jizyah, kharaj dan seumpamanya ke atas simpanan, kita ambil satu base saja, itu pun sudah melebihi kutipan GST pada 2016 yang Ana kira dulu. Ana ambil contoh, maknanya kalau dikenakan zakat yang betul-betul wajib ke atas saham, ke atas simpanan, dan termasuk kita ambil standardiskan dia jadi sistem kita, kutipan GST pada kiraan 2016 yang anda pernah study dulu sebanyak 46-47 bilion. Manakala SST kalau dikira pada tahun 2016 kita dalam 25-23 bilion. Tetapi kalau dikenakan ke atas item-item yang anda sebutkan tadi berdasarkan formula zakat yang dijadikan sebagai satu standard, maka jumlah kutipannya ialah sekitar dalam 51.5 bilion. Maknanya lebih tinggi daripada GST sebenarnya. Itu anda nak gambarkan bahawa kalau zakat itu dijadikan sebagai sistem yang lengkap, bukan hanya elektif sebagaimana hari ini. Jadi itu elemen yang pertama anda sebutkan sebagai wajib bayar zakat. Jadi kita yang bayar ni hanya orang yang ada iman, yang percaya dosa pahala. Okey, itu satu. Yang keduanya ialah dalam negara Islam, orang yang tak bayar zakat ni salah undang-undang. Hari ni tak bayar zakat tak salah undang-undang. Hari ni tak bayar cukai salah, tak bayar zakat tak salah. Tapi dalam Islam dia tak ada cukai ke atas orang miskin macam yang wajib pada hari ini. Tetapi cukai Islam adalah zakat. Tak bayar zakat salah undang-undang. Dalilnya mungkin anda kena kongsi dengan penonton saya dalil dia. Sebab mungkin orang kata betul ke wajib bayar ni sampai tak paksa orang bayar zakat ni. Okey, dalilnya jelas. Dalam Quran sebut khudh min amwalihim sadaqah. Kutiplah olehmu daripada harta-harta orang yang beriman itu sedekah, maknanya zakat. Khudh itu ijma' kata wajib, bukan khudh itu makna sunat. Kutiplah olehmu. Siapa dia? Kerajaan. Ini bukan fardu ke atas setiap individu rakyat. Ini fardu ke atas kerajaan. Bayar zakat fardu ke atas setiap orang Islam. Kutip zakat fardu ke atas kerajaan. Kalau kerajaan tahu orang tu tak bayar zakat, dia buat tak tahu, dia tak kutip, maka kerajaan tu hukumnya berdosa. Macam orang tu wajib bayar zakat, dia tak bayar, maka dia berdosa bagi pembayar. Tapi kalau kita kerajaan, kita tahu syarikat ni zakat dia 2 juta dia tak bayar, kita pun buat tak tahu, maka hukumnya berdosa kalau kita kerajaan. Sebab wajib bayar zakat, wajib kutip zakat, sama je wajib dia. Semuanya mari daripada Quran. Dalil yang kedua, Nabi kata man mana'a zakata fa inni akhidhuha wa syatra mali. Barang siapa yang enggan bayar zakat, kata Nabi, fa inni akhidhuha, mari dengan taukid, inni, sesungguhnya aku akan rampas harta zakat itu, bukan setakat harta zakat, wa fi riwayatin qal wa syatra mali, dan ekstra bayaran sebagai denda ke atas keengganan dia berzakat. Contohnya zakat dia 10,000, kerajaan akan rampas 10,000, dan kerajaan juga ada hak untuk nak rampas sampai 12,000. Sebab apa lebih 12,000? Sebab apa lebih 2,000? Sebab denda. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi konsepnya sama je macam cukai hari ni. Kita tak bayar cukai mungkin 10,000. Tapi penaltinya boleh tahan juga. Macam baru ni ramai kawan-kawan saya, bukan dia orang tak nak bayar, tuan, dia orang silap faham. Dia orang tak bayar selama 10 tahun, dia orang tak pernah bayar cukai LHDN.
daripada allowance penasihat syariah bank. Jadi bila kalau banyak puluh ribu juga dia kena bayar masing-masing. Satu denda saja Ustaz tu, bukan kata jumlah tu boleh tahan dah. Campur lagi plus pula. Jadi maknanya konsepnya bagi anda tak bezalah sebenarnya cukai konvensional dengan Islam dalam bab tadi. Tapi bezanya ialah bila dia bayar zakat dengan bayar cukai, dia tak sama dari segi pemanfaat dia. Jadi pemanfaat utama dalam zakat ialah orang miskin. Orang miskin. Jadi walaupun paksa dia tak sama dengan konvensional. Contohnya anda ambil senang lah. Mungkin anda rasa lebih selesa sikit sebab kalau sebut hak yang konvensional ni takut ada bayar pula. Anda sebut hak yang klasik punya. Tapi klasik dengan konvensional ni dia sama je bagi anda Ustaz. Sama dari segi maksudnya sebab al-kufru millatun wahidah. Maknanya konvensional Islamik ni dia satu prinsip je sebenarnya. Maknanya konvensional satu prinsip, tak kira lah zaman dulu ke zaman sekarang. Islamik satu prinsip, zaman dulu zaman sekarang dia sama je. Cuma hak yang bezanya warna baju, tapi tubuh sama je. Okey, mudah ceritanya kalau kita ambil dari segi zaman dulu, kalau Rom kenakan cukai, maknanya kalau orang tu tak bayar cukai, kerajaan Rom akan wajibkan, sebagai contoh. Akan denda, akan rampas. Kalau sebuah daerah enggan bayar cukai kepada Rom, maka daerah tu akan diserang. Hari ini orang panggil nak autonomi daripada pusat. Biasanya mana-mana konsep dulu zaman sekarang sampai kiamat pun anda yakin ibu kota akan serang wilayah-wilayah yang enggan untuk bayar cukai. Baik, bila mereka tunduk di bawah sesuatu kuasa macam Rom, bila mereka bayar cukai tu siapa manfaat? Biasanya ibu kota akan manfaat. Byzantine akan manfaat. Orang Syam bayar cukai, maka orang Rom, Byzantine yang akan manfaat. Buat bangunan, pemimpin dia boleh ambil cukai tersebut dan seumpamanya untuk kegunaan pemimpin. Itu normal dalam sistem cukai konvensional dia di zaman mana-mana sekalipun. Tetapi Islam ni, kalau kita tengok, antara kemuncak ialah Sayyidina Abu Bakar menyerang Yamamah. Bila mana mereka tak isytihar ada Nabi sendiri, mereka tak isytihar murtad, mereka semayang, mereka puasa, tapi mereka isytihar tak nak bayar zakat. Mereka isytihar tak nak bayar zakat. Zakat ni, anda rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan yang pendengar mudah fahamnya, kita sebut cukai Islam. Mana-mana konvensional kalau wilayah tak nak bayar cukai, mesti ibu kota akan serang. Sama juga mudah fahamnya. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar mengambil tindakan menyerang Yamamah walaupun mereka solat, walaupun mereka berpuasa, tetapi mereka enggan bayar zakat. Okey, baik. Bila diserang, akhirnya mereka kalah. Maknanya Madinah menang. Apa kesan dia? Mereka terpaksa bayar zakat. Tapi bila mereka bayar zakat, siapa pemanfaat? Bukan Sayyidina Abu Bakar. Bukan Madinah. Sebab dalam sistem zakat ni dia ada satu istilah, dia panggil mahalliyatuz zakah. Sebab tu sistem cukai Islam ni hari ni mereka laksana. Konsep tadi, dia tidak centralizekan cukai. Kalau Amerika dia by state. State yang uruskan cukai, bukan federal, bukan New York yang uruskan semua cukai. Tapi dalam Islam pun lebih kurang dia ada mirip lah masuk-masuk anaknya. Jadi bila Yamamah kalah, mereka kena bayar cukai, zakat. Jadi zakat tu siapa pemanfaat? Bukan Sayyidina Abu Bakar, sebab Sayyidina Abu Bakar tidak ada bahagian untuk dia terima zakat. Bukan untuk Madinah, sebab dalam konsep zakat yang dilaksanakan dalam khilafah antaranya ialah kalau dia ambil daripada orang kaya Yamamah, dia mesti dia agih untuk orang miskin Yamamah, bukan untuk Madinah. Kalau sistem cukai konvensional, Madinah serang, bila Madinah menang, cukai itu untuk Madinah. Kamu miskin ke kaya itu kamu punya pasal lah, kalau konvensional. Baik, jadi menyebabkan sistem zakat Islam tu dia adil. Baik, bila berlaku macam tu, mudah ringkas poin balik anda punya poin asal tadi, iaitu zakat ni dia merupakan satu sistem cukai yang komplit. Dia bukan hanya elective system. Jadi sebab tu dalam Islam, hari ini kalau tuan-tuan biasa dengar dan tuan-tuan apa-apa biasa dengar orang sebut wakaf membangunkan ekonomi. Sebenarnya bagi anda, wakaf ni ya betul kita rasa kagum, betul itu anda tak nafi. Tapi sebenarnya wakaf ni sudah jadi ekstra sebenarnya.
ekstra. Dia bukan core sistem untuk bangunkan ekonomi. Core sistem bangunkan ekonomi ialah sistem zakat. Zakat ni dia menstabilkan ekonomi, dia bukan setakat menstabilkan, dia akan merancakkan dan menyuburkan ekonomi. Okey, itu maknanya ringkas yang anda boleh ceritakan secara kasar. Mukadimah ni panjang sikit Ustaz. Nanti barulah anda sentuh pada poin yang kita nak sebut. Sebab anda rasa kalau anda tak sentuh mukadimah ni, mungkin poin yang nak sebut tu mungkin aku tak nampak apa Ustaz ni. Orang bercakap tentang zakat, dia bercakap tentang bila kita sebut formula zakat menstabilkan ekonomi, orang nampak zakat tu kecil sebab dia elektif, negeri by negeri. Tapi nak sebutkan bahawa penting sekarang ni kita faham sistem ni supaya zakat ni bukan lagi jadi elective system. Betul. Dia sepatutnya take over kita punya tax system dan menjadi sistem utama pencukaian dalam negara kita. Itu anda maksudkan. Sebab dia punya formula tax system yang konvensional dia tak sama dengan formula zakat sebagai tax system dalam Islam. Itu anda punya point yang utama. Jadi bila kita faham gitu, maknanya first stepnya ialah kita pandang zakat tu sebagai satu institusi yang besar. Bukan hanya institusi yang hanya disempadankan terhad kepada negeri. Begitu. Tapi zakat ni sebagai satu institusi yang besar yang kalau bahasa mudahnya nak sebut Ustaz, kalau zakat ni nak jadikan sistem dia balik, bukan dia tak boleh duduk bawah Menteri Kewangan, dia mesti ada menteri zakat seorang. Zakat. Gitu. Sebab kerja dia besar. Tak Ustaz. Ana bila Ustaz bahas tentang yang disebut dengan dasar takrif kepada apa yang dikenaki dengan kerangka zakat tu. Cuma semua orang faham kerangka dia, cuma bila saya tertarik Ustaz sebut Ustaz ni, saya terus nak tanya aja. Kalaulah kita nak jadikan dia sebagai dasar bukan elektif, cukai rasmi kerajaan. Tu point saya tadi yang Ustaz sebut tadi. Apa benda yang kita nak kena buat kalau di Malaysia ni? Di Malaysia ni Ustaz, anda tengok Ustaz, kalau nak buat tak payah Ustaz. Hak payahnya satu je Ustaz. Mungkin tak faham anda sebut ni, mungkin direct sikit lah. Hak payahnya sebenarnya nak buat benda tu tak payah. Hak payahnya nak jadi PM tu payah. Tu je. Maknanya bila nak jadi kerajaan, bila dah jadi kerajaan, benda tu bagian cukup senang. Sebab kepakaran sebenarnya dah ramai pun. Kajian-kajian zakat tu boleh di-enhancekan, dia jadi sistem. Dan benda tu boleh serap terus dalam LHDN. LHDN tu sebenarnya serap je dalam LHDN. Sebab apa anda kata begitu Ustaz? Anda contoh senang. Dalam sistem peragihan, zakat ni dia ada satu sistem peragihan yang agak menarik sebenarnya kalau kita bincang. Tapi instrumen dia hari ini sudah ada. Contohnya kita ada BRIM. BRIM tu instrumen. Mana kita dah ada senarai penerima berapa orang, akaun mereka dah ada. Mana tekan butang terus duit masuk. Gitu. Cuma data yang ada pada JKM. Data yang ada pada JKM semua benda yang tu. Ada pada zakat semua dah siap. Dah siap semua dah. Lepas tu yang keduanya pula, yang tidak complicatednya anda tengok sebab zakat ni dia punya formula lagi senang kira. Dia one off, dia tak banyak bocor. Okey. Anda ambil contoh saya. Okey. Ada orang bahas tentang dia orang kata GST is better than SST sebab GST ni tak bocor, SST ni banyak bocor. Okey, anda kata betul. Tapi itu kalau kita punya mindset dunia ni hanya ada dua cukai, tak GST, SST. Tapi kita tak keluar daripada kepompong tadi, kita pergi pada cukai Islam. Apa beza dia? Bezanya ialah SST, tuan akui sangat lemah, banyak bocor dah seumpamanya. GST, okey, betul. Tetapi, anda ambil contoh syarikat yang anda pernah kerja korporat dulu, bila dikenakan GST, kita perlukan 4 staff untuk nak monitor GST saja. 4 staff tu dah berapa kos? Masa lagi, habis. Okey. Jadi bila berlaku macam tu, kemudian GST ni pula, dia banyak bocor, antara faktor bocor dia ialah claim. Zero rated item tu dia menjadi punca kepada bocor. Tapi dalam Islam, dia tak ada istilah zero rated item ke, tak ada. Bila mewajib, kena bayar. Dia tak ada dah nak claim balik, bayar dulu, claim balik, tak ada. Lepas tu dia tak ada pihak yang tak dikenakan cukai, tak ada. Bila wajib kena belaka, PM ke,
TPM ke, semua kena. Dia tak ada istilah nak claim balik. Jadi maknanya kerja auditor senang. Kerja kiraan senang. Dia tak perlu kira tiap-tiap hari. Jadi maknanya instrumen sekarang ni more than enough, Ustaz. Maknanya kalau Ustaz tanya, kalau kita pegang Malaysia ataupun kita nak laksanakan zakat ni sebagai sistem cukai di Malaysia, mudah ke senang? Bagi anda sangat mudah sebenarnya. Sebab sistem yang ada ni lebih complicated daripada sistem yang diperlukan untuk laksanakan zakat sebagai sistem cukai. Okey, Ustaz. Setakat apa yang Ustaz bahas ni dengan pengalaman saya 3 tahun di zakat, Ustaz. Ini benda yang sedang saya dalam industri zakat, saya merasai benda ni. Betapa penting yang Ustaz sebut tadi ialah bagi saya ini bukan masanya nak berdakwah setiap tangga dan tangga, pintu dan pintu, agensi dan agensi. Bercakap dalam bentuk yang tidak lebih daripada kerangka yang Ustaz sebut tadi ialah sekiranya ketua agensi, CEO, GM syarikat tu beriman, berlakulah zakat. Ya, betul tak. Tapi kalau dia tak beriman, tak berlaku zakat. Dia nak syarah kat dia. Dan kita boleh tahu berapa sebenarnya hak orang miskin yang ada dalam zakat dalam agensi dia. Tetapi kita nak ambil tak boleh. Ya, betul. Sebab keadaan ni macam tadi dia punya barrier, dia punya halangan dia ialah sistem yang Ustaz sebut tadi. Jadi sebab tu saya melihat sekiranya benda ni boleh disistemkan dia sebagai satu dasar cukai negara, macam saya amat yakin. Sebab Ustaz, orang tanya saya, pengalaman kita di Kedah. Kedah ni Ustaz neri orang miskin banyak, duit tak banyak mana. Tapi tak banyak pun Ustaz. Kita dah berjaya kutip sampai 200 juta. Itu dalam kerangka Kedah. Saya bayangkan kalaulah dia menjadi cukai wajib negeri, boleh bercakap macam bahasa yang ada sekarang. Dia tak akan ada orang yang miskin dan merana. Betul tak? Betul. Sebab dia tak jadi. Kalau kita cakap angka yang patut kita kutip kalau dia jadi cukai negara, saya ingat malam ni kita terkejut. Jadi saya amat setuju dengan apa yang Ustaz sebut tadi ialah bagaimana ke arah menjadikan zakat sebagai cukai rasmi negara. Okey Ustaz. So maknanya mukadimah penting Ustaz untuk kita pergi kepada isu formula tadi. Mungkin anda nak ending sikit lagi point tadi. Sebab apa kita kata Islam paksa orang bayar zakat tu adil, tapi konvensional paksa orang bayar cukai tu tak adil. Sebab konvensional ni semua kita tahulah, maknanya kebanyakannya dia pergi manfaatnya kepada orang kaya sebenarnya berbanding dengan cukai. Macam kata tadi, bila Yamamah kalah, mereka kena bayar zakat. Zakat tu untuk siapa? Dia ambil daripada orang kaya Yamamah, dia agihkan kepada orang miskin Yamamah, bukan untuk orang Madinah. Jadi maknanya dia tak ada konsep penjajahan. Jadi untuk apa Sayyidina Abu Bakar berperang? Mana merisikokan nyawa, merisikokan kecederaan. Ya, kita tahu perang ni maknanya mati, maknanya cedera. Sebab apa mereka berperang? Sedangkan bila mereka menang, mereka tak boleh ambil manfaat. Sebab tu ulama bahas, dia kata apa? Peperangan yang dilaksanakan, lancarkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu ialah peperangan untuk membela golongan miskin. Sebab bila menang, zakat ataupun sistem cukai Islam tadi, dia bukan untuk Sayyidina Abu Bakar, sebab dalam portion asnaf Sayyidina Abu Bakar tak boleh terima bahagian. Betul. Madinah tak boleh terima bahagian. So untuk siapa? Untuk orang miskin mereka 2/8-nya, untuk asnaf mereka 1/8-nya dan seumpamanya. So maknanya bukan untuk Madinah. Itu kita kata sistem tu sangat adil sebenarnya, dia untuk rakyat bukan untuk pemimpin. Okey, itu ringkasan. Jadi isu formula Ustaz. Jadi sebab tu bila zakat tu jadi sistem, dia akan menstabilkan ekonomi negara. Sebab apa anda sebut tadi sebagai mukadimah, sebab kalau anda tak sebut mukadimah tu orang kata ustaz sembang je, zakat setakat negeri nak pulihkan ekonomi negara macam mana? Anda kata begitu. Jadi anda nak bercakap dengan kerangka lebih besar, kerangka Islam yang sebenar, iaitu zakat ni sebagai sistem negara sebenarnya. Bukan sistem negeri. Bila dia jadi sistem negara, macam mana dia stabilkan ekonomi negara? Itu poin-poin kita pada malam ni.
Betul. Okey. Jadi mungkin yang ni Ana nak kongsi slide sikit Ustaz. Saya sila. Nak kongsi slide sikit. Sebab yang ni Ana rasa kalau tak kongsi slide mungkin tak nampak Boleh Ustaz. dia punya ilustrasi dia. Ustaz, kita pun minta rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita ni, kalau ada apa yang tak jelas, perlu ulang, nak tanya soalan, dengan Al-Fadhil Ustaz bagi tahu. Dan kalaulah slide yang dibentang ni tak jelas, tolong bagi tahu. Dan tolong bagi maklum malas kepada kita. Ambil manfaat kepada peluang pertemuan malam ni. Okey Ustaz, sila Ustaz. Okey, yang ni slide ni Ana buat tahun 2008 dulu Ustaz. Subhanallah. Ana lama dah nak cakap ni. Malam ni baru terbit kat Kedah ni. Malam ni terbit kat Kedah, terbit kat online. Sebab yelah 2008 dulu kita Facebook pun tak ada ni. Betul. Bentang kat surau, bentang kat tu lah zaman-zaman tu. Terima kasihlah malam ni bentang kat Kedah ni. Sila Ustaz. Okey, saya nak ambil ni ilustrasi, bukan angka sebenar, tapi maknanya dia formula adalah maknanya dia punya formula dia. Ana ambil contoh. Saya. Dalam formula teks Islam ni yang tak ada dalam konvensional, antaranya ialah dikenakan cukai ke atas modal pusingan dalam perniagaan untuk trading. Okey, jadi untuk trading dalam Islam dia ada suatu istilah mana kita sebutkan sebagai apa nama, kalau bahasa mudahnya kalau trading dia kena ke atas untung dan juga working capital. Okey. Bila dikenakan apa dia punya tu, kalau kita tengok, kalau sebab banyak orang bahas, orang sebut dekat saya, dia kata kalau kenakan sistem cukai Islam ni kita kenakan ke atas benda yang tidak stabil. Atas benda yang dia tak tetap turun naik. Kalau cukai konvensional kan sedap 5% tetap 5%. 20% tetap 20%. Nampak mana income tu sedap duduk maknanya. Okey. Sekarang ni Ana nak bagi sebab ialah yang Ana cakap ni bukan Ana buat, ni Tuhan buat. Betul. Benda Tuhan buat dia lebih tahu mana hak baik, mana hak kurang baik. Kita ni kadang-kadang kita tengok atas syarikat. Kalau cukai pula atas kerajaan kira nak income dia je, dia tak kira income rakyat pula. Ya. Hak kita bayar zakat pula, bayar cukai pula, kalau boleh tak bayar. Betul. Jadi syarikat pula dia kena kira untung dia je. Jadi makna masing-masing ada kepentingan masing-masing yang kadang-kadang tak tally bila ditengok secara makro dalam isu ni. Jadi Ana ambil contoh macam orang kata bila kita kenakan formula zakat ni, working capital plus dengan net profit times 2.5%, orang nampak macam dia tak stabil. Okay. Dia akan fluctuate macam ni. Dia punya percentage based on based on profit. Okey, baik Jadi kalau Anda bagi satu contoh ilustrasi zakat dan cukai. Katakan contohnya modal tetap seorang peniaga bernama Ahmad. Dalam perniagaan pakaian, modal dia pusingan dia 10,000. Ini contohlah. Mana kalau dia besar mungkin 100,000, mungkin 1 juta. Mungkin bilion kalau besar. Okey, ni Anda ambil ilustrasi mudah kita faham. Jadi anda kata cukai pendapatan yang dikenakan ke atas Ahmad ialah sebanyak 25% daripada pendapatan bersih, manakala zakat pula ialah 2.5% daripada pendapatan bersih plus campur dengan modal pusingan. Kita dapat membuat penilaian perbezaan antara cukai dan zakat dari 3 sudut berikut. Okey, pertama. Contohnya lah, Anda ambil contoh ekonomi stabil. Minta maaf ni dia remuk sikit. Asal dulu Anda buat satu-satu. Harapan ni ambil kita ambil ni. Okey. Tak apa. Jadi contohnya kalau ekonomi stabil, jika keuntungan yang diperoleh oleh Ahmad ialah sebanyak 1,000 daripada 10,000, maknanya dia punya untung 10%. Kata contohnya lah. Daripada modal sebanyak 10,000. Jadi cukai dia ialah 1,000 kali dengan 25%, maknanya cukai dia RM250. Zakat pula 11,000 kali dengan 2.5%. 11 sebab apa 11? Sebab 10 modal pusingan campur 1,000 dia punya untung. Ni contohlah Anda ambil Saya. Okey. Jadi maknanya 275. Maknanya kalau tengok maknanya zakat cukai tu macam lebih kurang je lah. Saya. Sebab orang kata 2.5% sikit ustaz, macam mana kerajaan nak stabil? Dia tak tengok modal pusingan tu. Okey.
Jadi zakat menyamai 27.5% daripada kemasukan bersih. Kalau kita ambil kasarlah. Okey, kita ambil senario yang kedua. Ekonomi pesat. Mana ekonomi pesat ni mana untung besar. Jika keuntungan yang diperoleh oleh Ahmad ialah sebanyak 3,000, tadi untung 1,000. Ni ekonomi biasa ni untung 3,000, lagi banyak sebab ekonomi bagus. Jualannya bagus. Jadi 30% daripada modal perseroan sebanyak RM10,000, jadi cukai 3,000 keuntungan bersih kali dengan 25%, mana 750. Zakat pula 13,000 kali 2.5%, jadi 325. Jauh beza tu. Maknanya cukai dengan zakat jauh beza dia. Jadi keadaan kedua ini, keuntungan sebanyak 30% menunjukkan ekonomi berada dalam keadaan maju dan golongan berhajat kurang. Okey. Betul. Kita ambil senario ketiga, ekonomi meleset. Jika keuntungan yang diperoleh oleh Ahmad ialah sebanyak RM500, hak tadi ekonomi biasa 1,000. Ni 500 riyal je untung. Iaitu 5% daripada modal pusingan sebanyak 10,000, jadi cukai dia 500 kali dengan 25%, maknanya 125. Maknanya bila ekonomi meleset, cukai rendah. Zakat pula 10,500 kali dengan 2.5% ialah 265. Mana kita tengok ilustrasi ni, zakat ni waktu ekonomi teruk, maknanya dia punya kutipan tinggi. Nak dibandingkan dengan cukai. Jadi keadaan kedua ini, keuntungan sebanyak 5% menunjukkan ekonomi berada dalam keadaan tenang dan golongan berhajat bertambah. Baik, apa kesan ekonomi dia? Okey, Ana ambil mudah Ana buat conclusion macam ni. Maknanya kalau kita tengok, cukai ni orang kata stabil lah, 25%, maintain je 25%. Okey, kalau saya sebagai syarikat, saya akan pentingkan saya punya diri. Bagi saya, kalau untung saya kecil, sepatutnya saya bayar cukai sikit lah. Tu saya punya penting diri. Tapi adakah kalau saya bayar cukai sedikit, boleh pulihkan ekonomi menyebabkan perniagaan saya naik balik? Tak juga. Tidak boleh. Ekonomi, kalau saya bayar sedikit, ekonomi kau teruk. Okey. Tapi kalau tengok zakat, anda ambil contoh, waktu ekonomi biasa, maknanya 27.5%. Lebih kuranglah dengan cukai kita ambil. Tapi ekonomi pesat, kita tengok, zakat, cukai maintain 25%, tapi amountnya 750, tapi zakat 325, maknanya dia punya cukai turun. 10.84%. Mana kalau kita faham, kalau ekonomi pesat, dia tak akan jatuh disebabkan oleh pengurusan ekonomi. Sebab apa? Orang miskin dah tak ramai sebab dia orang dah terima dah. Dia orang dah terima, dia orang dah terima banyak. Sebab apa? Bila barang laku, indikatornya orang kuasa beli orang kuat. Ramai orang mampu membeli, itu menunjukkan bahawa barang laku. Mana indikator ekonominya bagus. Baik. Maknanya sebab Ana sebut tadi, bila zakat, bila kita kutip, kita tengok bila ekonomi meleset, tiba-tiba cukai dia naik. Kodok dia naik sampai 52%. Okey, bila dia naik, maknanya apa? Maknanya RM262 tu kerajaan akan ambil daripada kita orang berniaga. Kerajaan bagi kat siapa? Orang miskin. Dia tak bagi dekat korporat. Dia bagi dekat orang miskin. Orang miskin pula bukan tempat lain, tempat kita. Bila orang miskin dapat duit, dia akan beli kat mana? Tempat dia. Okey, tempat kita. Mana contoh Anda ambil senang. Anda buka pasar raya dekat Sungai Buloh. Okey. Masa sekarang ni ialah kalau bahasa mudah Anda sebut, orang Sungai Buloh ni semua dah kaya-kaya belaka dah. Menyebabkan Anda ada 10,000 rakyat di Sungai Buloh, 10,000 semua mampu membeli di pasar raya Anda, menyebabkan Anda pun untung besar. Tapi based on kita kata Islamic tax system, percentage kepada anda punya untung kecil, zakat tu. Sebab apa kecil? Sebab orang miskin tempat anda tak ramai. Sebab dah kaya belaka dah. Semua mampu membeli pasar raya anda. Tetapi kalau ekonomi meleset, rakyat ada 10,000, tapi hak mampu membeli 1,000 je. 9,000 lagi nak beli barang tapi duit tak ada. Yang ni punca krisis, antara faktor krisis 2008 yang mengudumkan ekonomi kuasa besar dunia pada waktu itu. 88 syarikat gergasi dunia lenyap daripada muka bumi. Apa dia punya isu? Ialah purchasing power waktu tu. Okay, ini anak sebutkan penting purchasing power dalam memangkinkan ekonomi. Baik.
Jadi kalau penduduk tempat anda Sungai Buloh ada 10,000, tiba-tiba yang mampu membeli hanya 1,000. Barang anda tak laku. Kerajaan pun kutiklah daripada anda zakat mana Islamic tax tadi, ambil daripada anda. Bila ambil daripada anda, kerajaan bagi kat siapa? Orang miskin tempat anda juga. Macam anda kata tadi kan, konsep zakat dalam Islam ni dia tidak centralizekan di pusat. Dia akan localizekan, maknanya kalau Selangor di Selangor, Kedah di Kedah dan seumpamanya lah. Okey, baik. Maknanya dia ambil daripada anda orang kaya di Sungai Buloh, dia akan agih kepada orang miskin tempat anda di Sungai Buloh. Dia apa kesan ekonomi? Kesan ekonomi maknanya orang miskin akan dapat lagi banyak. Tadi ada 10,000 rakyat yang mampu membeli hanya 1,000. Bila kerajaan bagi kepada mereka, bila bagi tadi dia ada satu kaedah minimum kalau ikut jumhur adalah qutus sanah. Mazhab Syafi'i kata qutul umri, maknanya bila bagi tu mesti dia akan membeli, mampu membeli. Bukan bagi cukup seminggu dah, dia akan bagi qutus sanah. Itu mungkin panjang nak bahas lah. Mereka cerita dia akan beri kepada orang miskin sampai cukup untuk mereka belanja. Maknanya asalnya 1,000 saja mampu membeli, bila kerajaan buat macam tu menyebabkan mungkin naik 5,000. Maknanya pasar raya anda mungkin mula laku balik. Walaupun anda keluar banyak betul. Tapi keluar banyak manfaatnya bukan untuk korporat lain. Bukan untuk korporat di KL, bukan untuk korporat di negeri lain, tak. Untuk orang miskin tempat anda. Jadi asalnya 1,000 yang mampu membeli naik jadi 5,000. Tahun depan anda bayar lagi dia akan naik jadi 10,000 balik. Masa dah jadi 10,000, zakat jadi kecil balik. Itu orang panggil zakat menstabilkan kuasa beli dan dia akan memangkinkan ekonomi. Maknanya bila ekonomi jatuh, dia tarik naik. Bila ekonomi stabil, okey dia lepas. Kalau bahasa mudahnya. Maknanya itu hak comel. Buah pinggang kita berjalan automatik comel. Tapi kalau kita dialisiskan dia, kita pakai mesin, walaupun hebat ubat mesin, tapi tak sama dengan hak berjalan secara natural. Jadi mana Allah Ta'ala buat bukan saja alam ni, bumi berjalan natural, tubuh kita berjalan natural, tapi ekonomi juga sebenarnya dia berjalan secara natural bila kita laksanakan formula zakat dalam kutipan. Jadi itulah kalau perkongsian mudah untuk kita faham insya-Allah, supaya kita balik yakin untuk menjadikan zakat selepas ini sebagai bukan sahaja elective system di negeri-negeri, tetapi dia menjadi satu core system yang menstabilkan ekonomi. Itulah kalau anda ambil bahasa mudah lah. Dari segi macam mana kalau kita tengok ilustrasi yang anda tunjukkan tadi, maknanya kalau tengok ilustrasi tadi, kalau anda tengok sudut syarikat anda nampak macam tak stabil lah. Sebab based on percentage of the profit itu dia turun naik. Tapi bila tengok kepada ekonomi secara keseluruhan, orang miskin, nak stabilkan kuasa beli, maka zakat adalah terbaik sebenarnya. Tapi kalau tengok yang konvensional, cukai 250, masa ekonomi stabil, ekonomi pesat banyak, tapi ekonomi meleset teruk. Maknanya kalau ekonomi meleset, macam kita tengok contoh lepas COVID ni. Lepas COVID ni, kalau cukai dah rendah, lepas tu macam mana kita nak pump kuasa beli kepada rakyat? Tapi sebenarnya tokai-tokai besar yang ada hypermarket, dia orang ni walaupun COVID sekalipun dia tetap untung besar. Betul. Dia tak beza sebenarnya. Jadi maknanya dalam Islam ni ambil daripada dia orang ni, dia akan jadi lagi banyak. Untuk siapa? Untuk pembeli dia orang juga sebenarnya. Bukan untuk orang lain. Tapi kalau guna yang conventional punya formula, kerajaan akan dapat cukai rendah walaupun orang kaya dia untung dah simpanan mereka banyak, tapi sebenarnya percentage of the tax tu dia jadi rendah, maka macam mana nak pulihkan ekonomi negara secara keseluruhan. Itulah mana kalau yang anda rasa boleh kongsilah tentang macam mana kita tengok zakat sebagai sistem cukai Islam dan macam mana formula dia menstabilkan ekonomi secara keseluruhan, supaya insya-Allah mudah-mudahan dengan perkongsian ini kita lebih yakin insya-Allah kepada sistem cukai Islam ni. Yang dah anda tengok sebenarnya anda tak ingat dah. Masa anda mengaji dulu, tapi kena balik kitab Ustaz. Dulu memang last negara yang mewajibkan zakat ni last sehingga anda Kuwait. Tahun 40-an kata silap anda. Kuwait yang negara yang terakhir yang mewajibkan zakat. Negara-negara lain, kalau kita negara hak kena jajah berperang ni, biasanya
kita dipaksa terima cukai konvensional. Macam kita tahulah Datuk Bahama, Mak Kinau semua, dia lawan British sebab apa? Sebab cukai. Ana baca kisah ni yang Negeri Sembilan, apa nama? Allahu Akbar, lupa dah nama. Yang berlawan dengan British itu dan termasuk Tuan Guru Haji Malimbung sebagai contoh. Dulu Ana fikir juga sebab apa dia orang lawan British sebab cukai itu, masa tak masuk akal lah. Betul. Lepas kita mengaji ni, baru tahu rupanya penting sebab cukai ni. Kalau buat cara sistem Islam, orang tak boleh jajah kita sebab kita bekerja untuk kita. Cukai tu kita bayar untuk siapa? Untuk pengguna kita, untuk pembeli kita. Tapi cukai konvensional bila kita bayar, kita akan bayar kepada kerajaan. Kerajaan tu dia akan beri kepada pemimpin dia. Maknanya kalau dulu British yang jajah kita, maknanya bila kutip cukai daripada kita bayar kepada mereka 10%. Tu Anda fikir dulu Datuk Bahaman lawan cukai British 10% dikenakan ke atas hasil kelapa. Anda dah fikir apa sangatnya, hari ni 30% bukan 20%. Rupanya baru kita faham sebab apa sebelum British mari, cukai kita adalah zakat sebenarnya. Tak ada hak cukai-cukai sebut tu. Sama juga yang terakhir negara yang laksanakan ialah sebab dia Kuwait, Saudi semua ni dia bukan negara yang kena jajah. Negara yang bersekongkol dengan Amerika yang lawan dengan Osmania. Bila merdeka mereka diberikan tanah kuasa. Bila diberikan tanah kuasa mereka masih laksanakan sistem yang ada. Jadi sebab tu kalau tengok Saudi, walaupun lepas daripada pembentukan negara Saudi, zakat tu masih lagi menjadi satu kewajipan. Bukan benda yang optional macam hari ni. Sehingga sampai satu tahap dia pun ambil juga sistem cukai konvensional, tapi bila berjalan sekali tak boleh. Tak boleh, dia tak match dua tu. Jadi dia orang terpaksa pilih salah satu. Tu yang akhirnya Saudi akhirnya dia tak wajibkan zakat. Tak bayar zakat tak salah lepas tu. Sama juga negara lain, dan akhirnya Kuwait yang terakhir yang saya anda ingat, yang akhirnya berdepan antara cukai konvensional ataupun zakat, akhirnya dia orang pilih cukai konvensional, tak bayar salah undang-undang. Zakat akhirnya dijadikan elektif. Nak bayar tak apa, tak nak bayar pun tak apa. Nak bayar, kerajaan boleh tolong kira, kerajaan boleh tolong kutip, kerajaan boleh tolong agih. Itu yang akhirnya negara yang terakhir yang jadikan zakat tu sebagai tax system. Yang ni Ana baca dekat Cairo University, dekat Markas Salah Kamil, dia ada kajian tentang benda ni. Cuma balik tak jumpa cari lah. Okey Ustaz. Jadi banyak kalau malam ni alhamdulillah saya pun nampak pembentangan Ustaz mengenai dengan kalaulah zakat tu kita jadikan sebagai cukai rasmi negara lah, sebagai cukai Islam. Yang jauh kalau kawan-kawan yang ikut perbincangan kita, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih telus. Tetapi Ustaz, kalau setakat lah ni, pasal apa kita tak boleh orang kalau dalam sebuah negara dia tak boleh menerima zakat lebih jauh lebih baik dari segi sistem pencukaian ni Ustaz? Terima kasih banyak Ustaz. Satu soalan yang menarik Ustaz. Ana tengok benda ni Ustaz. Saya minta maaf nak sebutlah. Sebenarnya benda ni ilmu yang bagi Ana sudah lari daripada pengajian orang-orang Islam hari ni. Base yang pertama sebenarnya Ana tengok orang tak nampak zakat tu sebagai satu sistem cukai yang wajib kita laksana. Orang nampak zakat tu wajib bayar. Ana tak kata orang lain Ustaz. Ana sendiri. Benda ni Ana tak faham waktu Ana mahak. Ana tak faham waktu Ana buat BA dekat Azhar. Ana mengaji dekat Syariah. Ana tak faham zakat tu sistem cukai. Yang Ana faham zakat tu wajib bayar. Betul. Sehingga Ana buat master dekat Cairo University. Masa tu Ana buat master sebenarnya tajuk asal. Nak buat kewangan Islam. Tajuk asalnya. Lepas tu duk bincang-bincang dengan supervisor semua. Rekahnya jadi zakat galian. Zakat galian pula dari segi maqasid. Jadi bila maqasid, mana dia akan pergi kepada pokok asal. Betul. Bila pokok asal tu, Dr. Ana pula, almarhum Dr. Baltaji, dia buat satu polisi, orang yang buat master dekat Cairo ni, dia tak boleh menulis sehingga dia baca dulu 6 bulan. Jadi baca 6 bulan, bila tajuk Ana tu, doktor suruh baca lah yang ni. Jadi Ana pun kena pergi baca buku tu. Jadi pergi baca buku, pergilah berkampung dekat Dewan Salah Kamil. Rupanya Salah Kamil ni
pusat kajian tu banyak buat tentang benda ni Ustaz. Saya. Baru nak faham rupanya zakat ni rupanya sistem cukai rupanya. Sebab anda pelik mula-mula perbandingan antara zakat dengan cukai. Macam tak kena rasa zakat ni bukan cukai kita fahamnya. Betul. Lepas tu bila baca lama tu baru faham. Jadi bagi anda yakin ramai di kalangan kita pun samalah, maknanya kalau anda pula kalau tak buat master dalam bab tu anda tak faham dah ni. Saya. Jadi kalau tanpa kefahaman macam mana kita nak laksana di peringkat negara kita? Saya. Bila anda faham zakat tu sebagai sistem cukai yang komplit, anda tengok sebenarnya kalau nak buat bab zakat ni sebenarnya dia bukan kata bukan kata jabatan, sebenarnya boleh buat satu fakulti sebenarnya di universiti untuk pengajian cukai Islam ni saja. Sebab dia ada formula dia ada accounting dia ada dia ada falsafah dia dan seumpamanya. Jadi banyak sebenarnya sebab dia tak sama macam konvensional dia mudah. 20% kena, okey dia akan kira semua sama pakai satu standard je. Tapi Islam ni tak. Bab Islam ni bukan manusia buat. Bila bab ni lain, bab ni lain. Kadang-kadang kita nak faham tu maknanya banyak version maknanya. Jadi bab tu kena mengaji betul. Bila kita tak mengaji, macam mana kita nak laksana? Jadi bila anda baca bab tu baru anda faham sebab apa orang tua-tua dulu dia orang lawan British. Sebab sistem cukai tu menyedut hasil kita masuk ke British sebenarnya. Kalau mereka kekal dengan sistem cukai yang ada, sebenarnya mereka tak boleh sedut duit tu. Bukan kata British, kalau anda contohnya kalau anda jadi pemerintah, laksana sistem cukai Islam, anda tak boleh ambil kepentingan, anda tak boleh ambil duit rakyat untuk kepentingan anda sebab tak ada ruang benda tu dalam sistem cukai Islam. Betul. Tu kelebihan dia Ustaz. Jadi anda tengok isu yang Ustaz sebut tadi ialah pertamanya isu pendidikan sebenarnya. Itu asas. Jadi sebab tu masa anda dekat ISRA dulu memang buat research memang ada banyak deal dengan universiti-universiti lah. Mana bila anda tanya kawan-kawan yang sama ada yang memang bidang pengajian Islam ataupun yang dalam bidang accounting, dalam bidang business study, anda tanya siapa yang mengaji bab cukai secara komplit. Okey. Bukan kata siasat kita ustaz je. Konvensional pun tak mengaji sebenarnya. Macam orang accounting dia hanya ada subjek tentang cukai. Jadi sebenarnya yang buat cukai hari ini sebenarnya bukan orang yang educated. Kita laksanakan benda yang dah berlaku tanpa ada satu pengajian yang formal yang melihat daripada semua sudut sebenarnya. Jadi sebab tu sebelum kita pergi kepada isu pelaksanaan tu maknanya benda ni kena dakwah faham dulu. Betul. Bagi pandangan anda Ustaz, bukan kata anda faham tidak, anda ugah kau nak sebut ni. Tapi anda sebut pengalaman anda lah. Mana kalau anda tak buat master dalam bidang ni, anda pun tak faham dia ni. Okey. Ustaz, anda setuju. Anda pun kalau tak masuk kerja zakat ni, anda tak nampak lagi Ustaz. Cuma bila anda masuk tahap anda kajian anda ni, tak sampai macam tahap Ustaz buat kajian, anda masuk dalam industri. Cuma anda duk mikir seorang-seorang anda Ustaz. Sampai bila nak dakwah tangga ke tangga, pejabat ke pejabat. Allah. Dan bila kita bercakap dengan nada sekarang Ustaz, orang akan kata, zakat awak tak pergi dakwah. Dakwah elok baru nak faham, zakat pun tak banyak, mati. Nak kena dakwah kat generasi kedua pula. Jadi kalaulah dia diselarikan seiring dengan peraturan undang-undang, saya ingat orang cepat lebih faham. Saya ingat orang lain Ustaz, kalau dia tak pergi jemaat pun dia tahu. Orang dia tak puasa ke, dia tak pergi jemaat ke, dia tahu. 3 kali tak pergi jemaat jadi munafik. Ya betul. 3 kali tak pergi jemaat jadi kafir. Yang ni kepala siapa pun ada kat orang lelaki. Sebab disertakan. Benda tu bila jadi amalan. Ustaz, saya sebut tadi, saya tertarik dengan ungkapan Ustaz tadi. Bila Ustaz sebut kata zakat ni bila dia jadi cukai sebagai cukai negeri dan negara ni, dia tak ada ruang untuk orang sedut untuk apa-apa kepentingan sebab SOP dia dah lengkap. Ya betul tak? Ambil zakat mesti ada kumpulan ni. Dan mesti tidak akan ada penyelewengan dan ada bentuk pembelaan. Ya betul tak? Cuma saya terbaca ungkapan yang pernah Ustaz tulis mengenai dengan
cukai ni kalau kita buat dia tak ada odok, bahasa Ustaz tak salah. Kita nak seduk duit tapi ke lain tak boleh. Tak boleh. Bayar. Okey, satu. Saya tertarik sebab orang tak akan pertahan zakat ni kerana duit cukai ni dia boleh seduk, dia nak tak di mana. Okey. Dan terdedah kepada penyelewengan sebenarnya dan mempunyai ruang yang begitu banyak. Cuma apa yang saya pernah baca dalam tulisan Ustaz mengenai dengan cukai ni memiskinkan orang kaya dan menambahkan miskin kepada orang miskin. Ustaz kupas sikit Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fiik. Sebab tu anda tengok sekarang Ustaz. Anda ambil contoh senang Ustaz Saya. Macam isu anda ambil contoh macam di Selangor. Okey. Kalau di Selangor ni rumah kadang-kadang harga 700-800 ribu. Okey. 700-800 ribu. Anda ambil contoh kalau di Damansara, rumah di Kota Damansara teres saja dalam 800 ribu harga dia. Okay. 800 ribu tu sebenarnya sekitar 600 ribu adalah sebenarnya disebabkan oleh monopoli dan juga apa bahasa mudah sebut disebabkan oleh monopoli lah kalau bahasa mudah sebut. Sebab barang tak ada, orang ramai, barang tak ada bukan barang tak ada. Barang banyak tapi sikit je hak boleh jual disebabkan hak tu diallocate kepada penjual untuk nak jual benda tu. Mana bahasa mudahnya kapitalis lah. Okey. Jadi maknanya contohnya kalau nak ambil normal orang hari ni, maknanya dia beli rumah, dia berhutang selama 1/3, kadang-kadang 2/3 umur dia bayar benda tu. Daripada umur 25 hutang 30 tahun sampai katakan umur 45 ataupun umur 30 sampai umur 50. Mana kalau dia umur 60 tahun maknanya 2/3 umur dia habis bayar rumah. Baik. Daripada gaji 5,000 mungkin 1,500, 2,000 habis buat installment rumah. Betul. Maknanya 1/3, 2/3 umur dia buat bayar rumah. 1/3, 1/4 gaji dia habis untuk bayar rumah. Tapi sebenarnya rumah yang dibayar tu sebenarnya bukan untuk rumah sebenarnya, tetapi untuk kos monopoli. Baiklah anda kata. Kita nak laksanakan sistem Islam, kita hapuskan monopoli ini, harga rumah akan turun. Anda contoh Tetapi tak mudah. Sebab kalau kita hapuskan benda-benda semua, kalau kerajaan hapuskan premium, contohnya kalau premium ada tanah tempat anda sekarang, harga premium dia sekitar dalam RM40 sekaki. Makna RM40 sekaki ni kalau tanah lot banglo tu, makna nilai dia dah 300-400 ribu sah. Premium saja. Ni bukan kata tu hak ni hak kena bayar kepada kerajaan ni. Bukan bayar tuan tanah lagi. Bukan. Tu belum cerita tuan tanah gitu. Kalau kita convert jadi status perumahan untuk buat rumah jual, maknanya premium tu saja dah 300-400 ribu. Untuk tanah lot banglo untuk yang saiz 80 kali 125 anda tengok bawah ni. Baik. Maknanya kita tengok baik. Kita katalah nak laksana Islam Nak laksana Islam, nak hapuskan cukai yang membebankan ni, kos-kos yang membebankan. Baik. Kalau kita buat macam tu, anda tengok revenue Selangor saja 72% adalah daripada land related revenue. Maknanya Selangor akan jadi negeri termiskin di Malaysia kalau hapuskan premium semua ni. Okey baik. Mana hapuskan development fee, hapuskan ni, sebab benda tu membebankan sebenarnya. Okey. Selangor akan jadi negeri termiskin. Bila Selangor termiskin, maknanya benda tu tidak applicable. Akhirnya orang kata Islam bagus tapi not applicable. Tapi sebenarnya bukan not applicable. Sebab sepatutnya Selangor sebagai contoh, hasil dia bukan daripada tanah tadi. Hasil dia sepatutnya ialah daripada cukai-cukai pendapatan orang yang kita sebut tadi sebagai zakat pendapatan, zakat perniagaan. Sebenarnya bukan untuk federal, hak ni sebenarnya untuk negeri sepatutnya. Maknanya orang Selangor bayar cukai untuk orang miskin di Selangor. Lebih di Selangor, kita tengok negara lain yang tak cukup, baru kita ekspor ke negara lain. Itu cara management untuk federal. Baik. Tapi kalau kerajaan pusat pula serahkan cukai kepada negeri, kerajaan pusat pula miskin. Okey. Ini realiti Ustaz dalam ekonomi kita hari ni. Pusat pula miskin. Mana LHDN akan hilang hasil semua sekali. Kalau hasil negeri untuk negeri, kalau cukai pendapatan untuk negeri bukan untuk LHDN, bukan untuk federal. Baik.
Maknanya federal kutip cukai daripada negeri dia akan pam balik lah. Tapi pam balik tu bagi anda kadang-kadang tak adil juga. Contoh anda tengok orang Kelantan bayar cukai banyak, hasil minyak banyak, tapi bila mana belanjawan pergi ke Penang yang banyak, buat jambatan di Penang dan seumpamanya. Betul. Anda sebut apa nama reality. Anda sebut reality. Baik. Yeah. Tapi sebenarnya kalau kita nak balik secara keseluruhan macam Ustaz sebutkan tadi maknanya hapuskan cukai-cukai yang zalim, kos-kos yang berat membebankan rakyat semua tu, bermakna negeri hilang pendapatan. Alternatif dia cukai di Selangor mesti untuk negeri Selangor. Okey, alternatively. Pusat pula bila hilang pendapatan, sepatutnya pusat dia punya pendapatan daripada Petronas, daripada galian, daripada minyak macam Shell di di Sarawak dan seumpamanya, termasuk contohnya macam pengurusan air sebagai contoh, federal boleh ambil untung tu boleh pergi kepada federal, emas dan seumpamanya. Baik, anda bercontoh saya. Benda-benda ni semua sepatutnya hasil kepada pusat, tetapi hari ini jadi hak individu. Contoh anda ambil, anda godek sikit isu emas di Lubuk Mandi, Terengganu. Okey. Dalam 3 bulan lepas anda godek isu ni, anda tengok dia punya pendapatan 22 bilion. Bukan sikit Ustaz tu, 22 bilion emas diusila saja. Cuma anda duk godek hari tu, anda confuse sikit, 22 bilion sebulan ataupun setahun. Tapi setahun pun banyak Ustaz, 22 bilion Ustaz. Yang peliknya ialah emas tu tak jadi direct kerajaan ni, dia hanya ambil cukai je. Tapi emas tu diuruskan oleh Singapura dan juga Australia. Anda kata macam mana harta kita dijarah oleh negara besar tempurung? Lepas tu emas tu pula dibawa ke Australia oleh Perth Mint. Perth Mint ni pula dia proses-proses masuk melalui Penang, jual kepada kita balik. Anda pelik betul dasar ekonomi ni. Jadi sepatutnya hak ni lah hasil federal government. Hasil pelabuhan. Di Selangor juga dulu ada lombong emas, income setahun minimum 40 juta setahun. Minimum. Tapi hak ni semua jadi favorite yang punya. Jadi bila pusat hilang benda ni, dia pun ambil atas cukai. Negeri hilang cukai pula ambil atas premium lah apalah, tu yang jadi jam tu. Jadi maknanya bila Ustaz sebut tadi, bila kita nak stabilkan benda ni, sebenarnya banyak peringkat yang kena buat. Maknanya kita tengok cukai Islam tu bagus, tapi bukan dia saja kena buat. Banyak benda lain lagi kena cover sana cover sini. Kalau kita buat dia saja, maknanya macam anda kata tadi, Selangor akan jadi negeri termiskin. Bukan kerana Islam tu tak bagus, sebab dia kena sampai ke federal tu kena settle, bukan kata peringkat negeri saja. Jadi sebab tu anda tengok dia kena menyeluruh Ustaz. Kena menyeluruh Ustaz. Minta maaf lah, anda mungkin anda sentuh sikit percakapan anda tentang pengurusan negara tu. Tapi anda bukan bermaksud nak bercakap politik ni, tapi anda sebut fakta ekonomi. Anda tak rasa benda ni janggal? Anda dalam dunia zakat. Saya tidak boleh berhenti di tahap pengurusan zakat di tahap ini. Dan kalau Ustaz tanya, saya puas hati tak saya urus zakat di Kedah? Saya akan cakap, saya belum puas hati. Kenapa saya belum puas hati? Kerana masih banyak lagi hak-hak orang miskin yang masih berlegat di tangan orang kaya yang tak sampai. Ya. Dalam waktu yang sama, kita dicemuh, dihina, dikata macam-macam. Tetapi kita terhalang disebabkan oleh satu sistem. Saya sebut tadi, saya selalu, dan kita sedang mencari kaedah Ustaz. Apa benda yang perlu saya dengan kemampuan yang ada pada saya nak gerakkan Kedah sebagai contoh, memastikan supaya zakat ini menjadi cukai negeri. Kalaulah kita rasa satu kekangan yang begitu besar nak buat di federal. Macam mana saya saya pernah dan saya sedang melakukan beberapa tindakan dalam pihak kuasa ruang lingkup kuasa saya Ustaz, supaya bagaimana nak jadikan, dalam bahasa mudah yang saya sebut Ustaz sebut tadi ialah bagaimana nak jadikan dia sebagai cukai wajib negeri. Jadi perkara ni bagi kita tidak mustahil, tapi kita kena
ada ke arah itu. Cuma saya tertarik yang Ustaz sebut tadi ialah kalaulah pelaksanaan zakat ini berlaku, adakah federal akan menjadi miskin? Okey. Syukran Ustaz. Saya. Jadi yang pertamanya poin Ustaz tadi berkenaan dengan bolehkah kita nak wajibkan di peringkat yang dengan kerangka yang ada sekarang ni Saya. Zakat tu jadi wajib. Saya. Okey, cuma ada beberapa idea, tapi idea ni anda rasa kalau kemukakan pun takut jadi idea je lah. Saya. Sebab benda ni memang kena praktis. Kadang-kadang bila kita duduk di posisi pentadbiran, kita akan nampak benda-benda yang lebih praktikal lah untuk laksanakan benda ni. Saya. Sebagai contoh ambil lah, mungkin kerajaan negeri boleh kaji mana-mana premis yang anda dapat lesen, syaratnya dia mesti bayar zakat kepada negeri. Ada contoh, maka dia akan dapat diskaun lesen sebagai contoh. Dia akan automatik. Dia pula bila bayar zakat kepada negeri, dia pun boleh waive dia punya cukai dia. Tapi takutnya satu masa kalau kita banyak laksanakan ni, takut federal pula ubah undang-undang tu pula. Betul. Sebab bila zakat kurang bila cukai pendapatan kurang pergi kepada negara pula. Itu satu sudut lah, tapi mungkin jadi banyak benda-benda yang teknikal. Jadi yang kedua tadi, apa poin Ustaz yang kedua ni? Yang kedua tadi Ustaz sentuh tentang adakah federal menjadi miskin? Okey, adakah federal menjadi miskin? Jawapannya insya-Allah tidak Ustaz. Insya-Allah tidak. Sebab anda tengok sekarang ni miskin sebab hasil negara dia tak ambil ke negara. Kalau bahasa mudah begini Ustaz, kalau anda boleh beri gambaran mudah. Kita ada air. Air ni, telaga ni dalam tanah kita je ada. Kita kerajaan. Air dalam tanah kita je ada. Ustaz fikir gini, logik. Logik tak kalau air tu Ustaz tak reti gali kata contohnya dah. Tiba-tiba Ustaz suruh orang gali, Ustaz kata air mu ambil, mu bagi persen je aku. Tanah kita. Tanah kita, telaga kita, kita suruh je gali. Padahal sebenarnya kita boleh gali sebenarnya. Tapi itu suruh je gali. Okey, mu ambil air, mu jual lah ikut suka mu nak jual berapa, cuma 1 liter aku nak 1%. Contoh kata. Okey. Ustaz logik tak gitu? Tak logik kan? Tak logik. Tapi itulah yang berlaku dalam kontrak-kontrak kerajaan. Contohnya kontrak cari gali minyak ke apa ke, termasuk emas lubuk mandi yang anda sebut tu. Dan emas di mana-mana Malaysia pun. Kerajaan hanya ambil cukai yang bahasa mudahnya orang panggil upah. Jadi sebab tu masa anda buat kajian tentang kontrak-kontrak minyak di dunia, kontrak-kontrak minyak di dunia, kontrak yang waktu penjajah dulu ialah negeri dapat upah, ujrah, lepas tu penjajah dapat hasil. Dia punya kontrak dulu. Tapi ujrah tu bahasa comel hari ni orang panggil dapat royalty. Tu bahasa comel hari ni. Tapi bahasa syariahnya disebut ujrah sebenarnya. Maknanya mu ambil air ni, mu jual ikut suka mu nak jual mana, berapa harga, tapi 1 liter aku nak 1%. Jadi kita tuan tanah hak dapat upah. Terbalik. Sama kat anda kata tadi, macam mana mining yang 22 bilion dapat dekat Singapura, dapat dekat Australia, dia ekspor balik ke negara kita beli daripada dia pula emas tu. Anda tak masuk akal benda Ustaz. Tu pun kita tak bincang lagi keterisan dari segi cukai. Ini hak anda sebut ni benda yang dah jadi legal, sah undang-undang, tak salah undang-undang. Tapi Islam memang salah. Okey, sebab apa gitu Ustaz? Ustaz bayang begini kalau kita laksanakan sistem cukai Islam anda sebagai PM kata contohnya. Okey, anda malah kerja. Anda suruh orang kerja. Orang kerja ambil cukai daripada orang, gaji anda, allowance anda semua ambil daripada cukai orang. Anda buat kerja tak buat kerja, anda tetap akan dapat income selesa. Tapi kalau sistem cukai Islam, orang bekerja, dia bayar cukai, anda satu sen pun anda tak boleh ambil anda sebagai PM. Sebab dalam Islam, gaji PM, gaji khalifah, gaji apa, dia mesti ambil daripada harta faid. Yang apa, falillahi walir rasul tu ulama bahas, Allah Rasul tu ialah untuk pemimpin. Jadi sebab tu saya nak bakar orang yang pertama terima gaji daripada harta faid, bukan daripada harta cukai. Mana bukan daripada zakat, bukan daripada jizyah, bukan daripada kharaj. Okey, baik. Orang bagus, orang kerja, ekonominya maju.
Tapi 1 sen pun anda tak boleh ambil untuk gaji anda daripada sumber tadi. Okey. Jadi apa perlu anda buat? Anda nak dapat gaji anda sebagai PM nak tadbir negara, anda kena usahakan hasil tadi. Ada minyak tu pastikan hasil negara banyak, barulah anda boleh allowance. Okay. Sebab allowance anda daripada situ. Kalau anda sebagai kerajaan anda tak bangunkan hasil minyak, anda tak bangunkan hasil bumi, ada pelabuhan, anda tak buat pelabuhan pergi serah ke Singapura, tapi kita sendiri ada tempat logistik untuk buat pelabuhan, kita tak bangun menyebabkan Singapura boleh bangun. Anda ambil contoh. Jadi kita tak apa sebab anda punya gaji bukan daripada hasil ni. Anda punya gaji, hampa kerja, hampa bayar cukai, aku ambil. Begitu. Tu beza Islamik dengan konvensional. Jadi sebab tu sebenarnya, kalau kita laksanakan cukai Islam, federal bagi anda Ustaz, lagi akan kaya Ustaz. Sebab hasil minyaknya masuk, hasil ni masuk. Sebab dia tak akan ambil upah. Minyak tu akan ada hak kerajaan. Bukan kerajaan ambil upah. Tapi upah tu, macam tadi lah, comel bahasa namanya royalty. Sebab tu anda tengok cukai hak kerajaan ambil walaupun banyak sebenarnya orang yang lama tu lagi banyak dia punya income dia. Anda pelik betul. Dia punya syarikat tu di list dekat Singapura tapi prosesnya dekat Australia dan sebahagian mah kita pula list dekat UK syarikat pelamongan tu dan juga dijual dekat bullion UK bullion kemudian ekspor balik masuk negara kita. Jadi kita duduk pakai mah ni sebenarnya daripada mah kita lah. Asal kita. Anda pening betul Ustaz. Lepas tu satu benda pula, bila masuk ke negara kita pula mah tadi, kebanyakannya disimpan dekat Singapura, tak simpan kat Malaysia. Maknanya kalau berlaku perang mengejuk, tak ada mah kita ni. Atau anda pelik sepatutnya, polisi kita macam China sepatutnya. China, mah dia tak boleh keluar. Langsung tak boleh keluar. Kalau China. Duit yuan dia kat luar, dia lebih prefer tukar jadi masuk mah bukan masuk yuan. Itu China punya dasar. Jadi sebab tu Ana kata kita bukan perlu hanya Islam bab cukai saja, tapi kita kena Islam juga bab hasil buminya macam-macam Ustaz. Lepas tu bagi Ana maknanya kalau hilang sini akan tapur sini, tapi dia tak akan berlaku tirih macam Ana sebut tadi. Ustaz, saya nampak perbincangan kita, saya ingat contoh-contoh yang Ustaz buat sekarang ni, dalam negara dia tak rasa satu kerugian dan satu kehilangan. Sebab saya bagi contoh pengalaman kita di mana-mana negeri lah, biji besi contoh. Kesemua ni, hasil-hasil bumi ni dimonopoli oleh syarikat-syarikat individu. Ya betul. Lebih lagi syarikat individu ni main daripada luar negara. Ya betul tak. Berbalik yang Ustaz sebut tadi lah, tungsten apa semua ni, kesemua ni dimonopoli oleh minyak syarikat luar milik individu. Satu soalan terakhir saya Ustaz. Itu Ustaz nampak dari segi perspektif yang kita sebut tadi, cuma bagaimana kerajaan tubuh syarikat dia pula menjaga ni pula bersaing pula dengan syarikat-syarikat yang ada. Benar ni ada ke dalam agama macam tu? Itu okey, syukur terima kasih Ustaz. Satu soalan yang menarik, maknanya kerajaan tubuh syarikat dia berlawan pula dengan syarikat rakyat. Ya. Yang ni saya dah mikir lama lah sebab tu malam ni saya nak tanya Ustaz. Dia satu soalan yang menarik juga. Kadang-kadang kita tengok sebenarnya lah satu sudut. Kadang-kadang ada keperluan walaupun asalnya salah, tapi kadang-kadang ada keperluan dalam konteks sekarang. Dalam konteks sekarang. Baik, Anda mungkin sentuh sikit yang point tadi, Anda mungkin tak sempat nak landing ujung. Adakah cukai hari ini membebankan orang miskin dan membebankan orang kaya? Betul. Ya, betul. Orang miskin terbang sebab apa? Bayar cukai banyak. Macam anda sebut tadi. Anda sebut tadi, negeri kutip cukai, betul. Kita orang miskin tanggung cukai tu. Orang kaya pun tanggung cukai tu. Tetapi yang betul-betul tak tanggung cukai tu ialah 1% orang yang terkaya rakyat. Begitu. Macam anda contoh tadi, sebenarnya anda punya point tadi ialah kalau tanah, sebenarnya tanah ni kita hak beli rumah. Pemaju yang buat rumah. Sebenarnya pemaju yang kaya-raya buat rumah, dia orang pun sebenarnya terbeban dengan pelbagai kos. Pening kepala. Kita yang beli pula mahal, tapi yang terkaya siapa dia? Orang yang dapat tanah kerajaan percuma, jual pula ke orang. Hak ni hak yang untung besar ni. Hak ni sikit sangat ni. Kalau pemaju adalah 37 tak silap anda. Tapi hak ni ada seorang dua je sebenarnya. Dia dapat tanah, dia ambil pemaju ni, dia bagi kepada pemaju. Tapi sebenarnya dia yang jadi sebenarnya yang semua terbeban, termasuk orang kaya korporat yang ada yang ada syarikat
cakap tadi dan termasuk juga, tapi yang terkaya tu yang selamat sebenarnya. Okey. Jadi yang soalan Ustaz tadi berkenaan dengan kerajaan wujudkan syarikat dan bertanding dengan rakyat. Lomba dengan rakyat berniaga. Memang asalnya Ibn Khaldun sebut inna tijarata minal hukumati mafsadatun lil jibayah. Jadi jelas dalam tu. Sebab tu negara menurut menurut Ibn Khaldun ada dua, negara jibayah dengan negara hidayah. Negara jibayah ni maknanya kerajaan nak survive dia kena ambil daripada rakyat macam-macam. Cukanya tinggi, berniaga dengan rakyat semua. Tapi negara hidayah ni ialah negara yang macam Anda kata tadi, maknanya bukan negara fikir nak dapat daripada rakyat, tapi daripada hidayah Allah dia mentadbir negara. Okey. Jadi asalnya kerajaan tak boleh berniaga dengan rakyat kalau bahasa mudahnya. Tapi masalahnya hari ini, benda yang sepatutnya jadi milik kerajaan yang tak boleh diniagakan, diniagakan. Benda yang tak sepatutnya diniagakan pula, diniagakan. Contoh anda ambil, Ustaz. Contoh anda ambil, Patutnya tanah ni bukan benda diniagakan oleh kerajaan. Dulu kita melalui satu fasa, individu milik tanah bagi dekat pemaju, pemaju jual kepada orang. Sekarang ni, kerajaan pula yang jual tanah kepada pemaju, pemaju jual kepada rakyat. Itu yang harga melambung. Baik. Iaitu merosakkan ekonomi rakyat. Jadi sebab tu Ibn Khaldun kata, inna tijarata minal hukumati lirra'iyyati mafsadatul lil jibayah. Maknanya kalau kerajaan berniaga dengan rakyat dia akan merosakkan pendapatan. Betul tak? Betul. Kita gaji 5,000, 2,000 kita habis bayar ke rumah je. Bayar untuk apa? Bayar untuk tanah yang sepatutnya zero cost. Tapi jadi cost sebab apa? Orang lain tak boleh jual, aku kerajaan je boleh jual. Tu jadi mahal. Okey. Kalau kerajaan tak jual, tak ada PT. Sebab apa tak ada PT? Sebab cukai federal ambil. Macam anda kata tadi lah. Betul. Okey. Tetapi dalam keadaan kita sekarang, bila mana banyak pihak yang boleh dapatkan tanah sekarang. Bukan hanya kerajaan. Sekarang ni banyak kuasa-kuasa besar dunia masuk ke negara kita dengan modal yang besar. Yang dengan modal tadi dia layak untuk buat projek-projek perumahan yang besar-besar. Contohnya nak ambil isu TRX contohnya. Bilion. Dah bilion mana syarikat kita mampu? Betul. Okey. Jadi satu sudut anda tengok wajar kerajaan tubuhkan dipanggil Terengganu kemudian jadi 1MDB tadi. Jadi 1MDB ni meniaga rakyat. Meniaga rakyat. Meniaga apa? Sebagainya ialah meniaga property. Berlomba dengan rakyat. Tapi satu sudut sebenarnya bukan berlomba dengan rakyat je, tetapi dia berlomba dengan syarikat-syarikat luar hak masuk dalam negara kita dengan modal yang besar. Dia ambil tanah, dia buat rumah, dijual ke kita balik. Akhirnya asalnya sepatutnya orang kita yang mana walaupun monopoli tu dia tak bagus, orang kita tu okey sikitlah. Sekarang ni dah jadi orang luar yang monopoli. Sebab kita membenarkan orang luar untuk masuk ke negara kita untuk dapatkan hartanah yang seperti ini. Jadi sebab tu anda tengok macam Tasir Khalid dia bagus, Ustaz. Masa dia jadi MB dulu. Syarikat hak luar, contohnya lah satu tanah Felda. Felda ke Pekra masa tu. Tanah Pekra ni, oleh kerana Pekra nak pulihkan cash flow dia nak jual tanah ni. Bila jual tanah ni, dia jual kepada satu pemaju. Pemaju ni belakang dia ialah dari saham dia adalah pemilikan sebuah negara asing. Maknanya kalau lah mereka jual tanah ni kepada syarikat ni, sama macam beri tanah ni kepada negara tersebut. Masuk dalam negara kita. Akhirnya Tasir Khalid tak lulu. Tasir Khalid tak lulu. Tu yang anda tengok antara faktor marah Tasir Khalid tu. Dan termasuk juga anda ingat anda pernah bercakap dengan arwah Ustaz Azizam tu sama juga. Arwah Ustaz Azizam pernah ceritakan dia kata ingat aku tak tahu siapa yang belakang pemohon tanah ni. Jadi kalau kerajaan tak tubuhkan syarikat-syarikat besar macam 1MDB gunakan dana macam contohnya KWSP untuk dapatkan aset-aset yang seperti ini, kalau kerajaan tak buat benda ni, siapa yang boleh buat dalam negara kita? Individu kita tak mampu, Ustaz. Bila tak mampu, dasar kita yang buka kepada negara luar menyebabkan akhirnya aset kita habis ke orang luar. Akhirnya kita ni pergi KL, sewa tempat siapa punya? Ni orang Hong Kong punya, ni orang China punya, ni orang Singapura punya. Sebab apa? Kita benar dia masuk.
Itu masalah kita sekarang. Sebab tu kerajaan perlu berniaga sekarang untuk atasi benda ni. Tapi kita nak settle benda ni boleh. Buat macam China, Ustaz. China, dia tak beri aset-aset tu. Orang luar berniaga, dia join dalam kilang. Dia join dalam ni. Tapi nak dapat aset tak boleh. Jadi menyebabkan kalau tidak ada kekangan tadi, kerajaan tak perlu berniaga sebenarnya dengan rakyat. Itu bagi Ana lah. Jadi maknanya asasnya memang tak boleh. Tapi sistem kita hari ini, kalau tak buat macam tu, menyebabkan orang luar boleh masuk dan dia akan kuasai pasaran kita. Tu anda tengok kita punya problem pada hari ini. Sepatutnya kalau bahasa mudahnya, kerajaan ni sepatutnya dia jadi pengimbang saja. Dia jadi penginjemang, dia jadi penguruh, dia jadi orang tengah. Bukan dia berniaga. Tapi yang keduanya pula, yang terakhir, poin Ustaz tadi, boleh berniaga, tapi boleh berniaga dalam bentuk benda yang tak boleh diswastakan. Sebab dia ada satu kaedah dalam mazhab Maliki paling jelas disebut, dia kata kalau beri semua akan rosak, kalau beri seorang, orang lain boleh petikai, maka kerajaan kena take over. Terutamanya yang limited sources. Contoh katalah contohnya ambil contoh macam air, pengusaha air negeri. Pengusaha air negeri, waktu kerajaan kena turut syarikat, kerajaan kena berniaga tu. Wajib tu. Sebab apa wajib? Sebabnya air ni kalau beri pada semua pandai-pandai lah mau ambil sendiri kat sungai, pasal parit sendiri, rosak hancur lebu. Tapi kalau beri pada seorang pula, sebab apa Tan Sri ni boleh dapat air negeri Fulan bin Fulan, ambil contoh, aku tak boleh, sedangkan aku sama-sama Selangor, dia pun sama Selangor. Orang Terengganu kata berok sama busuk, sebab apa dia boleh, aku tak boleh. Maka dalam Islam hak ni beri semua rosak, beri seorang, orang lain boleh petikai. Semuanya terhad diperlukan oleh orang ramai macam air, maka masa tu kerajaan kena take over. Bila kerajaan take over, kerajaan boleh menega air tu dengan rakyat, tak salah. Jadi mana ada dua keadaan tadi lah. Maknanya satu benda yang yang bahan perniagaan, kerajaan tak patut involve dalam perniagaan tadi, tapi suasana sekarang memerlukan kerajaan involve. Satu poin. Poin yang kedua, kerajaan berniaga betul, tapi benda yang limited sources, yang beri semua akan tak puas hati, akan rosak. Beri seorang ada yang tak puas hati, maka kerajaan kena take over dan kerajaan boleh berniaga benda tadi. Dan tu boleh jadi sumber kepada kerajaan, insyaAllah. Baik. Itu yang nak kata tadi, hak tu antara yang boleh kayakan kerajaan. Tapi hak benda macam ni kerajaan beri ke swasta. Betul lah. Balik. Okey Ustaz. Saya ingat perbincangan kita ni dia lagi kuih tengah malam, dia kuih menarik. Kita dah bersama Ustaz lebih kurang hampir sejam setengah. Jadi kesimpulan Ustaz yang boleh saya sebut bahawa kita nak kena, ini saya tak bincang dengan Ustaz secara khusus dana-dana yang melibatkan kutipan, melibatkan satu Malaysia. Dan Ustaz pun mungkin ada buat kajian yang lebih daripada itu. Makna kerangka zakat ini perlu diperkasa dan kita akan usaha bersama setakat kemampuan kuasa dan tenaga yang ada Ustaz bagi memastikan bahawa bagaimana mengangkat martabat zakat ini sehingga dia menjadi satu cukai wajib negeri. Dalam bahasa yang mudah, cukai sebagai zakat sebagai cukai wajib negara yang akhirnya menampakkan keindahan agama dan agama itu terbela mengenai sistem zakat yang SOP yang kita dibentuk sendiri oleh Allah, dan Allah sendiri yang cipta. Setakatlah ni pengalaman kita Ustaz, bercakaplah macam mana pun orang tak akan nampak indah. Sebab yang banyak duk gigit kaki kita ni, dia zakat pun tak bayar. Yang keduanya, pengalaman saya Ustaz, ramai orang bayar zakat tapi tak ramai yang bayar ikut taksiran zakat. Ini satu benda. Ini juga kececiran, kehilangan hak orang miskin yang amat ketara. Betul. Jadi dia berbangga dia bayar zakat, tetapi sebenarnya dia bayar 1/3 saja daripada apa yang patut dia dapat. Tapi dan kesimpulan lagi yang saya boleh dapat awal daripada apa bincangan Ustaz sebut tadi adalah yang bayar zakat ni yang beriman lah. Jadi kita nak kena bagaimana nak melaksanakan benda ni, saya ingat dalam kerangka yang lebih menyeluruh dan lebih luas yang saya sebut tadi, melibatkan semua pihak yang terlibat. Ustaz,
sebagai penutup saya bagi seminit 2 untuk Ustaz buat rumusan. Terima kasih banyak Ustaz atas apa kepercayaan Ustaz beri kepada Ana. Dan Ana ni sebenarnya sembang Ustaz ni, Ana ugah benar ni Ustaz. Lepas Ana seronok ni benda ni. Rasa nak letak muka dah kocek je Ustaz. Kalau tak nak sebut lah. Sebab kita ni lah benda banyak benda lah mana kalau Ana simpulkan daripada perbincangan yang kita sebut tadi, maknanya education kita tentang kesedaran peri penting zakat sebagai sistem yang menyeluruh. Itu satu benda yang Ana rasa kita kena kick off lah. Maknanya kita kena start daripada sekarang kempen-kempen seperti ini, yang kesedaran seperti ini. Dan insya-Allah maknanya satu masa Ana yakin sebab Islam tu dia akan kembali balik insya-Allah, dan Ana yakin dia akan kembali. Tapi bukan kerja saya lah, tapi ini semua kerja Tuhan belaka. Maknanya kita hanya ikut dia punya perjalanan sampai masa insya-Allah, maknanya Allah Ta'ala akan kembalikan semula agamanya kepada umatnya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pada dengar perbincangan ini dapat memberikan saham kepada kesedaran yang kita sebutkan tadi. Dan Ana pun ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz lah yang bagi Ana dan pun untuk follow Ustaz punya seminar ni. Mana banyak pada benda yang mencetuskan orang kata education kepada masyarakat kita tentang peri penting zakat, formula dia, kebaikan dia dan seumpamanya. Mudah-mudahan insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pusat zakat Kedah juga insya-Allah mudah-mudahan semakin maju, semakin banyak kutipan, insya-Allah, dan semakin banyak bangunkan orang miskin kita di Kedah insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga Ustaz juga diberkati umur, diberkati rezeki insya-Allah. Amin. Dan kita semua insya-Allah. Jadi itulah yang terakhir daripada Ana. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari yang saya kasih sekalian, begitulah tadi rumusan yang dirangkumkan oleh Yang Bahagia Ustaz Zaharuddin Muhammad, penasihat syariah Al-Ain Bank. Dan saya juga membuat sikit conclusion Ustaz, ialah bahawa sistem pendidikan ini perlu diperkasa, khususnya dalam bab zakat. Saya ingat kita ni tak ada siapa mengaji berdalam bab zakat ni Ustaz. Di sekolah rendah ke, di sekolah menengah ke, masuk universiti ke. Dan yang kedua, saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebut tadi adalah fakulti cukai Islam ni, sampai kalau di universiti boleh buat sampai jadi satu fakulti supaya melahirkan ramai cendekiawan cerdik pandai yang akan terjun dalam bidang industri fakulti cukai cukai Islam ni. Dan saya berkeyakinan Ustaz bahawa sekiranya perkara ini kita perkasa, insya-Allah satu hari kegemilangan tu akan kembali seperti yang anda sebut tadi. Dan juga saya nak ambil kesempatan ni Ustaz, saya nak ucapkan terima kasih bagi pihak Ustaz sudi bersama dengan kami memeriahkan dan mengisi ruang dalam seminar Kewangan Islam Kebangsaan 2020 yang telah dianjurkan oleh Lembaga Zakat ni Kedah. Dan orang tak pernah anjur seminar Ustaz sampai sebulan, dan kami buat seminar sampai sebulan. Jadi mudah-mudahan ia akan memberi satu manfaat kepada semua, khusus golongan mereka yang terlibat dalam membuat penyelidikan dan sebagainya Ustaz. Apapun bagi pihak Lembaga Zakat, sekali lagi Ustaz, kami tumpang bangga dengan perkembangan yang ada dan harap Ustaz teruskanlah perjuangan Ustaz insya-Allah dalam bidang kewangan Islam ni. Dan jangan lupa manfaat itu kita tumpah sikit mai ke Kedah. Dan kita harap bukan sahaja Kedah saja yang akan dapat manfaat, insya-Allah seluruh pusat-pusat zakat di Malaysia dan amnya di dunia akan dapat manfaat dengan cetusan sistem kewangan Islam yang dibuat di semua pusat-pusat zakat di Malaysia Ustaz. Jadi sekali lagi Ustaz, saya ucap terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih, dan terima kasih kepada rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita. Muhammad Nazmi, Unisham boleh tubuh Fakulti Percakapan Islam. Tahniah Unisham, saya sokong. Terima kasih rakan-rakan Marina Abu Bakar, terima kasih Syam Rejab,
terima kasih Muhammad Farizwan, terima kasih Muhammad Syahmi, terima kasih Amirul Hakim, Hafizi Fizi. Minta maaf ada 2-3 soalan yang tak sempat saya jawab. Tengah malam dah, kesian kat Ustaz. InsyaAllah Ustaz janji dia akan bersama kita lagi. Terima kasih Acap Ibrahim, terima kasih Ismail Khalid dan semua rakan-rakan yang tak mampu saya ucap terima kasih seorang perseorang. Kita jumpa lagi bersama dengan Lembaga Zakat insya-Allah. Terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.